getok ni. Getok kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkah? Tes. Dengarkah anak-anak? Di belakang dengarkah suara Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkah? Yang di belakang sana. Boleh kah? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar. Ustazah tengok ramai tapi jawab sana tak kuat. Kuat sekali lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung jawab habis. Baik, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan izin Allah, alhamdulillah, malam ni adalah malam yang kedua Ustazah berada dengan anak-anak semua. Mudah-mudahan kehadiran Ustazah pada malam ni mudah-mudahan kita dapat sama-sama kongsi ilmu. Tajuk kita yang minggu lepas kita sambung semula berkenaan dengan darah wanita, insya-Allah. Baik, sebelum itu kita mula dulu dengan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati
pelihara kamu semua. Kamu seorang pelajar, penuntut, Allah pelihara kamu semua. Allah lindung kamu semua daripada sebarang wabak penyakit, insya-Allah. Selagi niat kamu semata-mata hadir ke PTSP ni semata-mata kerana ingin menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan jaga kamu, Allah akan pelihara kamu, insya-Allah. Baiklah, malam ni kita masa singkat dan tak dicakap banyak-panjang sangat, kita terus masuk kepada tajuk kita. Baik, kita sambung buku kita yang minggu lepas, buku bab fiqh wanita tentang darah wanita. Jadi Ustazah akan sambung balik. Kamu belum dapat lagi kan? Tak apa, kamu dengar sahaja. Ustazah cerita apa yang kamu boleh catat, kamu boleh tulis, kamu boleh. Yang mana kamu rasa perlu tulis, boleh. Kamu nak dengar boleh, nak rakam boleh. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu lepas Ustazah ajak doa hailan. Kita ulang sekali lagi. Kita kata nak sebut ramai-ramai, kita terlupa sembang bab lain dulu. Baiklah, kamu ikut Ustazah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Buat sikit anak-anak, ramai kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Ulang sekali lagi, buat sekalian. Di doa ni kamu baca apabila kamu datang haid. Alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Segala puji bagi Allah di atas tiap-tiap keadaan. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah daripada tiap-tiap dosa. Amin. Alhamdulillah. Makna dia setiap kali kita datang haid, kita bacalah doa ni, insya-Allah. Walaupun kita datang haid, Allah bagi pahala pada kita. Allah gugurkan dosa kita. Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita sambung tajuk hari itu, kita cerita berkenaan dengan taharah, suci kan. Kita cerita tentang apa suci daripada segi hissi dan maknawi. Betul? Kita cerita juga tentang taharah dari pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kita cerita dah kan. Baik, hari ini Ustazah nak masuk tajuk kedudukan taharah. Berkenaan dengan bila kata taharah ni, dia ada dua bahagian. Taharah dengan taharah kita nak bersuci ni dalam dua keadaan. Yang pertama ketika kita berhadas kecil. Kita berhadas kecil, jadi bila kita nak badan kita suci, kita dalam keadaan suci, maka kita kena ambil wudu. Kita kena ambil wudu. Yang kedua, jika kita dalam hadas. Bila kita dalam hadas, maka bila kita nak sucikan diri kita, kita kena
kena mandi hadas. Jadi bila kita mandi hadas, baru suci tubuh badan kita, barulah kita boleh solat. Yang tu kita perlu utama. Baik, kita cerita sikit. Dua bahagian hadas. Yang pertama, hadas kecil. Apa dia hadas kecil? Hadas kecil iaitu hadas yang berlaku pada anggota badan disebabkan berlakunya sesuatu yang membatalkan wuduk. Langkah bersuci daripadanya ialah dengan mengambil wuduk. Jika kita dalam hadas kecil, contoh hadas kecil, kita buang air kecil, hadas kecil. Kalau kita buang air besar, qada hadas dah. Hadas apa kalau kita buang air besar? Hadas dah kecil, batal wuduk kita. Kalau kita ada wuduk, kita batal wuduk kita. Kita tidak ada dalam keadaan suci. Jadi bila kita nak diri kita dalam keadaan suci, bersih, setiap kali kita dalam hadas kecil, kita ambil wuduk. Selepas kita masuk bilik air, kita kencing ke, kita berak ke, kemudian kita ambil wuduk. Biarlah kita sentiasa dalam wuduk, baru diri kita ni suci, bersih. Ya rugi kalau kita masuk bilik air, kita masuk mandi, kita masuk buang air kecil, buang air besar, tapi kita keluar macam tu sahaja. Rugi dah? Rugi sebab ganjaran menjaga wuduk itu adalah sunnah Nabi. Di antara amalan sunnah Nabi yang paling utama ada 7. Salah satu di antara yang 7 tu menjaga wuduk. Bila kita ni sentiasa dalam wuduk, kita masuk bilik air, kita dalam hadas kecil, kita masuk bilik air, sebelum kita nak keluar, selepas kita mandi, kita ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk ni bukan semata-mata untuk solat, tapi kita ambil wuduk ni kita nak sucikan diri kita daripada hadas kecil. Bila kita ambil wuduk, maka kita telah mengamalkan sunnah Nabi. Bila kita amalkan sunnah Nabi, Nabi suka dah? Nabi suka dah kita mengamalkan sunnah Nabi? Nabi suka dah. Bila kita mengamalkan sunnah Nabi, Allah bagi rahmat kat kita. Allah bagi rahmat kat kita. Allah bagi barakah kat kita, keberkatan kepada kita. Sebab tu rugi anak-anak, kalau kita masuk bilik air, tak kira lah kita nak mandi ke, selepas mandi ke, selepas buang air kecil ke, buang air besar, biasakan diri ambil wuduk. Biarlah diri kita ni sentiasa berwuduk, bukan semata-mata kita nak salat, bukan semata-mata kita nak baca Al-Quran baru nak ambil wuduk dah. Jadi biarlah sentiasa kita dalam sehari sentiasa dalam wuduk. Bila kita sentiasa dalam wuduk, maka kita menjaga diri kita sentiasa dalam keadaan bersih. Itu dipanggil taharah. Taharah diri kita ni sentiasa dalam keadaan bersih, suci. Sebab apa? Sebab kita sentiasa ada wuduk. Hebat kalau kamu tahu cerita tentang mengekalkan wuduk. Siapa di antara sahabat Nabi? Di antara sahabat Nabi yang jaga wuduk, di antara sahabat Nabi siapa? Bilal bin Rabah, muazzin, tukang azan. Sahabat Nabi asalnya hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu dengar cerita tentang Bilal bin Rabah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika Nabi naik Isra dan Nabi diperjalankan oleh Allah pada malam 27 Rejab, malam Isra dan Mi'raj. Masa Nabi sampai di Sidratul Muntaha, di syurga Allah sana, Nabi telah mendengar tapak kaki Bilal bin Rabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kita cerita hari lain, saya kita habis cerita fiqh kita. Baik, kita sambung lagi. Yang kedua, hadas besar. Yang tadi hadas kecil, bila kita nak suci diri kita, kita ambil wuduk. Kalau kita terkentut pun batal wuduk kita. Kita nak ada semula dalam wuduk, dalam suci,
dalam bersih, kita ambil wudu. Jadi baik kita tengok bahagian yang kedua, iaitu hadas besar. Hadas besar, hadas yang berlaku pada seluruh anggota badan kita. Hadas besar ialah hadas yang berlaku pada seluruh anggota badan kita. Disebabkan berlakunya sesuatu yang diwajibkan mandi. Bila kata hadas besar, kita kena mandi hadas. Bila sebut hadas besar, kita kena mandi hadas. Dia kata disebabkan berlakunya sesuatu yang mewajibkan mandi hadas. Seperti perkara apa yang menyebabkan berlakunya hadas besar? Perkara apa? Yang pertama berjunub, bersetubuh, kena mandi hadas besar. Yang kedua, haid. Kita dalam haid, kalau kita suci daripada haid, kita kena mandi hadas besar. Yang ketiga, nifas. Ni anak-anak ni semua perempuan. Bila perempuan, insya-Allah nak kahwin tak? Tak tanya tak mengaku tak. Nak kahwin tak? Semua perempuan ni depan ustazah ni, anak-anak ni, semua perempuan. Jadi bila perempuan dah kahwin ke belum? Dah kahwin ke belum? Nak kahwin tak? Nak kahwin. Alhamdulillah. Kena ada. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan kita, pekerjaan kita, apa yang kita nak, hajat kita kena mula dengan niat. Salah tak pasal nak kahwin? Tak salah. Kahwin juga sunnah Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut kahwin tak. Sebab apa tersebut batu? Sebab di antara dia darah nifas. Darah nifas hanya ada pada perempuan sahaja. Lelaki ada darah nifas. Bila berlakunya darah nifas? Ni kan lama, tak lama dah nak jadi ibu kan? Bila dah kahwin, boleh jadi ibu. Semua orang inginkan menjadi ibu. Rahmat, barakah dia banyak menjadi seorang ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak lama dah remaja dah kan? Umur berapa? 18, 19 dah kan? Boleh kahwin dah. Azab kahwin umur, tepuk. Azab kahwin berapa? Anak Ustazah lah ni yang suruh umur 23. Ustazah kahwin muda juga, tapi tua sikit pada kahwin. Kamu jangan kahwin, ngaji dulu pergi habis. Baik, pergi tu lah pula. Darah nifas ni berlaku selepas melahirkan anak, selepas beranak. Apabila kita mengandung, orang perempuan ni mengandung, kemudian dia melahirkan anak, darah yang keluar dengan anak tu bukan darah nifas. Darah yang keluar bersama-sama dengan anak tu nama darah wiladah. Darah apa? Darah wiladah. Mana dia darah beranak. Yang tu bukan darah nifas. Jadi anak kita bila keluar daripada kemaluan kita, anak kita keluar lahir, maka dia akan ada darah. Darah yang keluar bersama-sama dengan anak kita dinamakan darah wiladah, darah beranak. Jadi darah beranak juga kena mandi hadas besar. Darah wiladah pun kena mandi hadas besar. Jangan tunggu sampai habis nifas baru mandi. Anak-anak ni semua anak-anak ni yang akan merasai melahirkan anak, insya-Allah. Ni doa. Jadi bila kamu lahir, ingat ni, nanti mak kamu tak abang, Ustazah abang. Ustazah cerita siap-siap. Bila kamu melahirkan anak kamu keluar saja daripada rahim kamu, anak kamu keluar bersama dengan darah wiladah. Jadi selepas kamu dah balik ke bilik kamu, ke dalam ward, kamu kena mandi. Mandi apa? Hadas besar atas nama darah wiladah. Mandi saja aku mengatakan ada besar, suci daripada darah wiladah.
Darah wiladah ni darah beranak kerana Allah Ta'ala. Nak mandi, jangan duk kumpul. Dia kata tak apalah, bila dah keluar, dah apa keluar darah beranak bersama dengan anak, kemudian dia baru sambung dengan darah nifas. Darah nifas ialah darah selepas beranak. Darah selepas melahirkan anak. Anak dah keluar, dah darah wiladah dah selesai dah, baru bersambung dengan darah nifas. Jadi bila darah nifas ni, dia ikut badan, dia ikut diri kita. Ada yang lama. Paling panjang tempoh darah nifas adalah 60 hari 60 malam. Tapi tak ada lah orang main sampai 60 hari. Kalau dia main sampai 60 hari itu, kita tak tahulah, mungkin badan dia macam tu, hormon dia macam tu. Sebab kita, badan kita tak sama, haid kita tak sama, darah nifas kita tak sama, ya? Jadi ada orang main 2 minggu dah habis dah darah nifas. Ada yang main 3 minggu, ada yang 40 hari, ada yang main 2 minggu, dia berhenti seminggu, sambung pula. Macam-macam keadaan kita. Badan kita tak sama, hormon kita tak sama, dan darah nifas juga keluar tidak sama. Jadi yang kita nak kena mandi hadas tadi ketika selepas berjunub, selepas bersetubuh, kemudian haid, kemudian apa lagi? Darah wiladah, darah beranak. Yang keempat, nifas. Apabila berhenti darah nifas, duduk dalam pantang tu. Yang duduk dalam pantang tu nama dia darah nifas. Kamu perempuan, anak-anak kena tahu. Kamu kena tahu nah, jangan kamu duduk kumpul. Tanya mak ni macam mana, ada darah nifas ni, bolehkah mandi? Kamu duduk tengok dekat kamu ada darah nifas, bolehkah mandi darah wiladah? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tak payahlah duduk tunggu sampai habis darah nifas baru nak mandi darah wiladah, campur darah nifas. Tak boleh nak mandi siap-siap darah nifas. Bila kamu dah kembali balik ke ward kamu, badan kamu dah rasa boleh berjalan dah, boleh masuk bilik air dah, mandi. Angkat hadas besar atas nama darah wiladah. Kemudian sambung pula dengan darah nifas. Kering darah nifas, baru mandi pula hadas atas nama suci daripada darah nifas. Faham ke anak-anak? Faham ke? Kena tahu ni sebab apa Ustazah bersemangat cerita ni, sebab di depan Ustazah semua anak-anak perempuan yang akan mengalami isu yang sama, akan menjadi ibu, akan melahirkan anak, insya-Allah. Amin. Amin. Kena doa, jangan bagi ada lelaki tak mau kahwin, semua berbunga-bunga bila sebut pasal kahwin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada bunga tak? Ada bunga tak lelaki? Tak ada bunga, tak tahu ada something lah. Ada bunga tak? Berbunga-bunga dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita sambung lagi. Dia cerita bantu seronok dan sebagainya. Bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandi hadas. Cara dia mesti kena mandi hadas daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kena ratakan air ke seluruh badan. Ni telinga-telinga ni. Kalau ada telinga tepuk lubang tu, kena tarik-tarik sikit sebab ada lubang tu. Cuci habis ni. Hidung-hidung tak payahlah masuk air dalam hidung. Cuci muka elok, mana lipat-lipat, yang mana badan gempal sikit, bawah lipat-lipatan perut dia tu kena bagi sampai air. Kena ratakan air ke seluruh badan dia, daripada kepala, ujung kepala sampailah ujung kaki. Baru bersih, suci, baru terangkat mandi hadas dia. Ketika ketiadaan air, kalaulah air tiada atau uzur ni dia aksiden ke kan, dia tak kira lah jatuh ke apa ke, tangan dia kena balut apa tau tangan? Orang balut apa? Plaster. Balut apa tangan kalau patah? Simen. Bersimen lah. Kalau manalah nak tahu tangan dia kena simen. Kena simen. Kaki pun kena simen.
Nah, jadi dia baru habis haid. Lepas dia habis haid, dia kena mandi hadas tak? Dia kena mandi hadas tak? Kena mandi hadas. Jadi tangan ni ada semen, boleh buka ada semen tu. Boleh buka ada anak-anak? Tak boleh buka. Jadi air kena ada dekat tangan yang ada semen ni? Tak kena. Bila yang tak kena, air tu rata habis seluruh badan tak? Tak rata. Jika berlaku macam tu, mandi dulu tempat yang boleh kena air. Dekat mana kepala, muka, yang mana boleh kena air, kamu mandi dulu. Mandi dulu semua rata sampai ke bawah. Yang tak boleh kena air ni, jangan ada pergi buat air bepi kat dia. Kalau di ujung tangan ni boleh kena air, sapu sikit air di ujung jari ni. Yang semen ni biar dekat dia. Yang lain semua cuci. Mandi, ratakan air. Tak kira lah tangan ke kaki ke yang berbalut. Kemudian selesai kamu mandi hadas yang tempat yang boleh kena air, kena tayamum. Kena tayamum. Kalau tak tayamum, hadas besar kamu tak terangkat, tak sah. Jadi kena tayamum. Pernah belajar tak buat tayamum? Pandai tak nak tayamum macam mana? Tayamum dengan apa? Tayamum dengan apa? Debu tanah yang suci. Mana nak cari debu tanah tu? Nak pergi cari kat mana? Nak cari kat mana debu tanah? Kat farmasi. Nak cari kat mana? Farmasi. Apilah farmasi Sinar. Sinar kan? Dekat Kilang Lama farmasi Sinar kan? Api dekat farmasi Sinar dekat Kilang Lama tu, dekat Bank Muamalat tu. Belakang Bank Muamalat ke? Tepi Bank Muamalat. Tanya kat farmasi tu, ada tak debu tayamum? Ada sebotol tu. Boleh guna. Ramai boleh guna debu tayamum. InsyaAllah nanti dekat nak habis-habis kuliah kita pakai tayamum. Okey, baik. Bila sebut tayamum, kita dah mandi, ratakan air seluruh badan kita. Tangan yang berbalut tadi ni tak boleh kena air, kita kena tayamum. Nak tayamum, anggota tayamum apa dia? Nak tayamum kat mana? Muka dengan dua belah tangan sampai ke siku. Bila belah ni tak boleh tayamum, kita lalu saja. Lalu saja. Belah ni jangan nak lalu, ni dari semen. Pandai-pandai lah buat. Tak boleh buat, kita minta lah bantuan orang lain tolong kita. Yang mahram kita. Yang tak bakal kita, tak bakal lain. Baik. Jadi dia kata ketika tiada air atau uzur untuk menggunakannya, wudu dulu. Dia kena mandi dulu. Kalau hadas besar kena mandi dulu. Kemudian dia juga dia bertayamum. Tetapi kalaulah dia memang daripada kepala sampai kaki memang tak boleh mandi, tak boleh kena air langsung, lupa habis. Contoh terbakar. Kalau terbakar habis semua ni, boleh dah nak kena air? Tak boleh, pedih. Jadi dia hanya bertayamum sahaja. Ada cara dia nak satu persatu, insya-Allah. Baik, itu cerita berkenaan dengan tahar, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Baik, kita akan masuk terus kepada wudu. Yang ni penting lah. Berkenaan dengan wudu, yang saya kata tadi, kita kena sentiasa ada wudu. Kita kena sentiasa ada wudu. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bila kita sebut wudu, sempurnanya wudu, maka sahlah salat kita. Kalau wudu tak sempurna, ambil wudu cincai. Tahu cincai? Ambil wudu, ikut suka je. Cak-cak siap. Ambil dengan cepat, sat saja siap ambil wudu. Dia tak jaga mana dia anggota wudu dia, sampai mana dia nak ambil ni, siku ni sampai tang mana. Kalau dia pakai baju tangan yang ketat, macam mana dia nak buat? Dia sedap naik tak habis sampai seterak ni. Boleh tak dia basuh atas baju? Boleh
sah. Kalau juri anggota wudu di atas baju tak sah. Kita nak buat macam mana? Masuk toilet kan buka baju habis. Siapa suka pakai baju tangan ketat-ketat? Nah. Jadi bila kita nak solat, nak wudu, kena jaga betul. Sempurnanya wudu kita ambil wudu, kita jaga elok-elok anggota wudu kita, maka salat kita akan menjadi sah, salat kita menjadi cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya wudu. Nah, sebab apa? Wudu ni menyebabkan salat kita sah. Dan salat kita, bila salat kita sah, salat adalah amalan yang paling utama yang akan dihitung. Pertama sekali amalan yang akan dihitung di akhirat pula adalah salat. Jadi kalau kita tak jaga wudu elok-elok, tak ambil wudu elok-elok, tak jaga anggota wudu elok-elok, maka salat kita tak sah. Tu tak baca lagi bab solat tu, tak baca lagi bab rukun solat, kita tak sebut lagi bab menjaga rukun-rukun solat yang 13 tu. Jadi kita nak urai dulu berkenaan dengan wudu. Dengan wudu. Baik, kita tengok sama-sama. Islam sangat mengambil berat tentang tahara. Islam sangat mengambil berat tentang bersuci. Maknanya taharah ni suci diri kita, pakaian kita, tempat kita duduk, suci hati kita daripada sebarang dosa, suci hati kita daripada sifat-sifat tercela. Ni kalau ada perasaan hasad, dengki, iri hati, takabur, sombong, cakap bohong, buang habis. Itu adalah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela yang menyebabkan segala amalan kita musnah. Jadi kita melakukan dosa, kita tak mau nak bersih. Sebab tu kalau kita ambil wudu, sunat kita baca doa. Selepas kita ambil wudu, sunat kita baca doa. Apa doa dia? Apa doa dia? Belajar dalam masa sekolah dulu kan. Apa doa selepas ambil wudu? Sebut sama-sama Ustazah. Sebab dalam doa tu Ustazah nak cerita, dalam doa wudu tu ada kita berdoa pada Allah tentang, ya Allah, sucikanlah aku ya Allah, zahir dan batin. Luar Allah jaga kita bersih, pakaian kita, tubuh badan kita, hati kita Allah jaga bersih, zahir dan batin. Tu kita nak ambil mana? Kita berdoa ketika selepas kita ambil wudu. Dah sebut sama-sama kau sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ingat kan? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Ingat dah? Waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Sunat doa ni kalau kita baca subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, hebat. Lepas kita ambil wudu, selesai kita ambil wudu, kita tadah tangan, minta doa dekat Allah. Kita mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita sebut nama Allah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya Allah, tidak ada syirik baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hebat tu. Doa selepas wudu jangan tinggal anak-anak. Kamu belajar daripada sekolah rendah, betul dah? Betul dah? Kalau belajar praktikal solat, belajar jepah di sekolah. Apa nama Fafa? Bukan apa, satu lagi yang sekolah punya tu, jepah punya tu. Fafa kan ada belajar kan? Jangan tinggal. Ilmu yang kamu dah belajar daripada sekolah rendah, kamu naik sekolah menengah, masuk ke dalam masuk ke dalam poli ni pun kamu amalkan, sebab dia doa yang hebat. Doa kita minta kepada Allah
Ingat anak-anak nak. Bukan ustazah kena ingatkan kamu. Ustazah ganti mak ayah kamu tak ada di sini. Bila wali jemput ustazah mai sini, jadi kewajipan ustazah bagi tahu kat kamu. Ingat nak, mak ayah kamu percaya dekat kamu, hantar kamu mai duduk dekat wali. Jaga. Yang pertama ingat, ya Allah, aku nak mak ayah aku masuk syurga Allah. Kita minta apa? Nak mak ayah kita masuk syurga. Ada tak yang tak mau mak ayah masuk syurga? Ada tak? Ada kan? Semua kita nak, ya Allah, tempatkanlah kedua ibu bapa aku ke dalam syurga. Apa kaitannya? Kaitannya jaga akhlak, jaga perbuatan, jaga aurat. Dan saya nak tanya, aurat orang perempuan macam mana? Tu kamu solat. Aurat perempuan macam mana? Aurat perempuan seperti dalam solat. Boleh nampak apa? Muka dan tangan sahaja. Jadi jagalah. Kamu jaga aurat kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mak ayah kamu Allah tempatkan dalam syurga Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan marah ustazah lah. Ustazah akan sebut juga bab aurat. Nanti pun kita akan belajar juga bab aurat, insya-Allah. Baik. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, orang dalam golongan orang yang sentiasa bertaubat. Buat dosa saja taubat, buat dosa saja taubat. Sebab apa? Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Sebab kita selalu berdoa selepas ambil wudu. Bila kita ambil wudu, kita berdoa, Allah jagalah kita, Allah peliharalah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waj'alna minal mutatahhirin. Yang kita nak cerita tu, waj'alna minal mutatahhirin. Apa benda tu? Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, orang yang sentiasa bersih, suci, mutatahhirin. Mutatahhirin kita belajar bab taharah. Mutatahhirin, suci, bersih, zahir, luar kita nampak bersih, nampak comel, nampak segak, wangi. Batin kita, dalam kita, zahir dan batin, suci zahir dan batin. Batin kita apa? Suci daripada sifat-sifat mazmumah, sifat tercela tak mah. Apa di antara sifat tercela? Mengumpat, ngata dekat orang, cakap bohong. Itu semua sifat tercela. Ingat anak-anak, siapa yang berpuasa cakap bohong, batal puasa dia. Siapa yang berpuasa mengumpat, batal puasa dia. Itu cerita bab puasa dia. Hari lain pula nak masuk sikit je. Baik, dia sambung kepada waj'alna min ibadika salihin. Minta ke Allah ni doa lepas itu. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, waj'alna min ibadika salihin. Kami ni daripada hamba-hamba-Mu yang saleh, salehah. Nak tak jadi hamba Allah yang saleh-salehah? Nak tak anak-anak? Nak tak? Nak jadi anak yang saleh, anak yang salehah kepada kedua ibu bapa kamu, kenalah jaga salat, jaga muka kamu, rajin kamu. Tak susah pun. Kamu buka balik, senang ke ada handphone, tekan doa selepas itu. Dia keluar tak? Keluar dah. Lepas tu dia hafal dah masa sekolah dulu. Cuma nak rangat balik saja, nak panaskan balik sahaja, nak beramal semula, nak bawa semula. Sebab doa tu bukan sebarang-barang doa. Walaupun hukum dia sunat, tetapi doa dia hebat. Kita amalkan, terutama kamu ni, anak-anak remaja yang sedang menuntut ilmu. Nak ingat apa yang kamu nak buat, diminta kamu mak ayah. Tak payah dengar mak ayah kita. Ingat Allah, ingat Nabi. Ingat Allah dia tengok kita. Kita nak syafaat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita
kita nak keberkatan bila mak ayah kita redha, kita boleh bawa mak ayah kita masuk syurga Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu yang kita nak. Kamu ni seorang penuntut. Bila seorang pelajar, seorang penuntut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala doa kamu Allah makbul. Sebab kamu sedang berjuang, sedang belajar, sedang berjuang. Jadi Allah makbul doa kamu. Dan yang penting jaga salat, jaga akhlak, jaga aurat kamu, dan jaga hati kamu daripada sifat-sifat yang tak elok, sifat-sifat tercela sebagainya. Baik, kita sambung lagi. Berwudu. Baru nak masuk wudu, dah habis dah masa. Islam mengarahkan penganutnya supaya mengambil wudu setiap kali hendak melakukan sesuatu ibadat yang memerlukan seorang muslim suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Perbuatan ini berlaku beberapa kali dalam sehari. Makna dia sehari semalam kita salat 5 kali, 5 waktu. 5 kalilah kita kena ambil wudu. Kemudian kita nak baca Quran, kena ambil wudu. Al-Quran, mazhab Al-Quran yang tidak ada makna. Mazhab Al-Quran betul-betul ori punya Quran tu, original Quran, tidak ada wudu, tak boleh pegang, haram hukumnya. Tapi kalau Quran tafsir dah, Quran yang ada makna. Quran yang ada makna, kalau kamu nak belajar, nak baca maksud dia sebagainya, tak ada wudu boleh pegang. Tapi kalau original Quran, tidak ada makna, tidak ada tulisan lain, semata-mata ayat Al-Quran, tak ada wudu, tak boleh pegang. Tambahlah orang haid. Bukan kata orang haid saja tak boleh pegang, orang yang tidak ada wudu juga tidak boleh pegang mazhab Al-Quran. Baik. Kita tengok firman Allah Ta'ala sekalian. Kita tutup dengan firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bersihkanlah muka, faghsilu wujuhakum, bersihkanlah muka dan tanganmu, wa aydiyakum, bersihkanlah mukamu, tanganmu sampai ke siku. Ni Allah cerita kat kita dalam Al-Quran, bersih tangan sampai ke siku kanan dan kiri. Dan sapulah kepalamu. Sapu mana? Air sedikit air di mana? Di kepala. Dan bersihkanlah kakimu hingga ke mata kaki. Kita panggil apa? Buku lali kan? Sampai ke buku lali. Buku lali itu dalam Al-Quran disebut mata kaki ka'bain. Buku lali. Jadi bila kita nak ambil wudu, Allah dah cerita dah kat kita. Muka, kita belajar muka sampai tak mana nanti minggu depan. Muka tu daripada mana ke mana, kiri ke kanan, mana ada yang dinamakan muka.
Kemudian wudu daripada tangan ujung jari sampai siku. Siku tu sampai tangan mana? Kepala tu nak basuh dekat mana? Satu kepala apa? Kaki nak basuh sampai mana? Sampai ka'bain. Sampai buku lagi. Yang tu pun kita kena belajar satu persatu. Bagi wudu yang kita ambil dah nak sempurna, cantik. Ingat, bila sempurna wudu, maka sahlah salat. Tidak sempurna wudu, maka salat akan menjadi batal. Wallahu a'lam. Suki ya nak kalimah ni banyak. Urai-urai dah pun 8:51. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab nak cerita bab buka bab solat ke bab haid ke memang lama. Nak ambil masa, insya-Allah kita akan cuba lanjutkan sikit selepas ni. InsyaAllah. Baik. Sebelum kita nak tutup majlis kita ni, sebelum kita nak tutup majlis kita pada malam ni, Ustazana kamu sebut sekali lagi doa haid. Ustazana bila Ustazana selesai mengajar satu buah buku ni, kamu dah boleh amalkan doa ketika datang haid. Sebab apa Ustazana bila kamu datang haid, kamu sentiasa berdoa kepada Allah, Allah beri keampunan kepada kamu. Yang tu yang kita nak. Allah, walaupun kamu dalam haid, kamu tak boleh salat, tak boleh baca Quran, tak boleh puasa, tetapi Allah tetap gugurkan dosa kamu. Allah ampunkan dosa kamu. Dan Ustazana kalau boleh kamu amalkanlah semula doa selepas ambil baik untuk diri kamu. Baik, kita akan tutup dengan doa ibu bapa. Ustazana hari ini kamu ingat mak ayah kamu. Mak ayah kamu ada di rumah. Betul tak? Ada di rumah kan? Ada di sini? Mak ayah ada di mana? Di rumah. Mak ayah kamu bagi kepercayaan yang penuh kepada kamu. Entah kamu mai sini dalam keadaan kita dalam keadaan COVID. Allah mak ayah kamu memang percaya dekat kamu. Jadi kamu ni kena jaga diri kamu. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap hari kunci kejayaan kamu doa kepada kedua ibu bapa. Kunci kejayaan kamu kalau kamu nak berjaya cemerlang, setiap hari jangan tinggal doa ibu bapa. Jangan tinggal. Tak kira lah duduk dalam kelas ke, sampai sembahyang subuh ke, lepas kalau terlupa masa masuk kelas, masa berjalan main kelas, pun ingat baca sekurang-kurangnya 3 kali baca doa untuk mak ayah kamu. Tak kisahlah waktu bila. Jangan baca dalam tandas saja. Jangan ada teringat dalam tandas. Masuk tandas dia baca doa ibu bapa kat dalam tandas. Jangan. Nak waktu lain. Hai boleh baca doa dah? Hai boleh baca doa dah? Boleh. Maka setiap hari haid ke tak haid ke, kita sentiasa boleh berdoa kepada mak ayah kita. Ingat pesan Ustazah, kunci kejayaan seorang anak, jangan tinggal berdoa kepada mak ayah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kamu akan berjaya cemerlang dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik, kita sebut yang pertama doa haid, yang kedua doa selepas wudu, yang ketiga doa ibu bapa. Kemudian kita tutup dengan doa, selesai kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kamu semua, termasuklah ustazah, anak-anak Nafi ustazah semua, daripada sebarang daripada gejala penyakit-penyakit yang berbahaya. Insya-Allah kamu duduklah di sini dengan baik, berdoa kepada Allah, Allah akan jaga kamu, akan pelihara kamu, dengan syarat kamu kena jaga diri kamu. Betul dah, kena jaga diri, pakai mask, ustazah pun pakai mask, pakai sanitizer, ustazah pun main tadi pun pakai sanitizer. Nak tutup tadi mak ustazah basuh tadi tangan kena sanitizer. Tak apa, baik. Kita tutup, kita baca doa. Padam tangan. Baca ramai-ramai ni sampai di luar semua ramai. Baca biar semangat, kita baca dengan hati yang ikhlas. Allah dengar doa
Baik, sama-sama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Buat sikit anak-anak. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ghfir lana, sama-sama. Allah kuat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana. Buat sikit anak-anak baca doa ni. Buat lagi. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira kama rabbayana shaghira. Bagi rasa dalam hati bila kita berdoa pada mak ayah kita. Allahumma ghfir lana, kuat sama-sama. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Balasilah mereka dengan syurga. Amin. Setiap hari jangan tinggal. Boleh dah lagu tu? Boleh. Belajar daripada sekolah rendah. Betul dah belajar daripada sekolah rendah? Tapi amal kata amal? Rugi tak amal? Bawa saja. Buat lagu pun tak apa. Tak ada masalah. Kita rasa di hati kita, Allah, ya Allah, kita berada, kamu berada di poli ni. Walaupun ada di poli, tapi hati kamu, mak ayah kamu dekat dengan kamu. Sebab apa? Kamu sentiasa berdoa pada mak ayah kamu. Mustajab nah. Doa anak-anak ni tambah pula kamu sedang mendoa anu. Mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kita tutup majlis kita dengan doa. Kamu amin, kita doakan untuk kamu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah pelihara kamu, Allah jaga kamu, Allah berikan kamu dekat kamu kelebihan, kuat ingatan. Allah beri kepada kamu kuat mudah faham, dan Allah memudahkan segala urusan pembelajaran kamu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا الله Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi jam 9 4 minit dah. Jadi ustazah mohon ampun dan maaf jika ada teguran yang menyebabkan hati kamu terasa. Ustazah minta maaf lah. Ustazah minta maaf. Yang baik kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tak baik bersikap dan sebagainya itu datang daripada kemahan dia bersama-sama. Baik, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas sikit jawab. Waalaikumsalam. Sebab ramai kena jawab kuat. Taqabbalallahu minkum. Amin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapin. Kat mana finish ni?